How do you know you are becoming a good educators yang boleh buat duit? Yalah, you ada mention tadi kan, orang muda kan baru nak start mengajar, portfolio tak ada. Macam mana nak cari peluang mengajar tu? What do you think? Assalamualaikum dan selamat datang ke YouTube channel Dr. Adam Zubair. Kita sekarang berada dalam episod What do you think? Okay, bersama tetamu istimewa kita, masih lagi Al Jazura. Okay, terima kasih. Selamat datang juga kepada audiens. So, mungkin ramai yang tak tahu, Al Jazura saya kenal dah lama. Okay, sejak tahun 2019 lagi. Okay, kita join seminar yang sama, belajar daripada guru yang sama, and then kita masing-masing ambil haluan yang berbeza. Tapi masih lagi dalam niche yang sama, iaitu dalam niche education. So saya lebih kepada financial education, and berkongsi tentang ilmu-ilmu kewangan dan ilmu pelaburan, kan, bagaimana nak menjana pendapatan, menggandakan simpanan, mencari pelaburan yang sesuai. Tetapi Al Jazura lebih kepada ke arah bisnes. Okay, business coaching dan juga marketing. Tapi point dia masih lagi point yang sama, iaitu dalam education. Betul. So saya nak tanya lah, sedikit kan, sebab saya tahu Al Jazura punya working experience tu berbeza, kan, very diverse. Okay, why choose education, business, and specifically in coaching and teaching? Yelah, because he could choose anything lah, kan, entertainment ke, you know, all this big money kan. At the end of the day, education kan. Tengok raut wajah memang nampak dia punya apa, wisdom tu, ketokohan. Kenapa kalau cakap? Sebelum you menjawab lah, I think saya pun dalam bidang education juga kan. Saya dalam bidang education juga. Saya dia ajar YouTube, video anda, cikgu video anda. Cikgu. Kewangan, business, marketing, video. Wow. YouTube. Hello. So pengalaman Cikgu Luan pun I'm going to say straightforward lah, yang it's not dalam konteks money tu tak adalah segempar industri lain-lain kan. So untuk meneruskan persoalan adalah why you choose education above anything else lah. Macam tu lah. Sebab boleh Rik. Passion, minat. Sebab lain orang ataupun saya sendiri pun boleh je pilih jurusan lain-lain kan. Tapi kebanyakannya kalau kita tengok, okay, cuba cerita sedikit lah. You punya industri you. Saya tahu, tapi saya just nak Al Jazura just cerita supaya anda semua nampak. Mula kerja dalam bidang venture capital. Pelaburan. Tahu. Investment venture capital lah. Kita invest dalam company kan. Kita bagi dana, kita grow kan company tu. So bekerja di situ. Kemudian saya masuk dalam bidang perancangan kewangan pula. Semua sekali lah, daripada unit trust, takaful, kepada advisory apa semua kan. Buat wasiat, benda-benda macam tu. Pelaburan emas pun ada kan, yang terkantul pun ada kan. Kemudian saya beralih kepada bidang training. Tapi sebenarnya masa buat perancangan kewangan tu pun dah ada bibit-bibit sikit-sikit lah suka mengajar. Sebab kita masa tu kita kena mengajar tim kita. Kemudian dipanggil pula untuk buat sesi-sesi macam Dr. Adam buat sekarang lah. Orang jemput kita buat talk kan, pasal perancangan kewangan lah, pasal investment lah apa semua. So adalah buat talk. So lama-kelamaan kita rasa, saya sendiri rasa yang buat talk lagi best lah. Buat talk dia rasa seronok kan, bila share ilmu dengan orang, bila share idea dengan orang kan. Jadi daripada situ saya beralih kepada bidang training, coaching, kemudian buat event space. Dan event space tu pun sedikit sebanyak buat program. Buat program sendiri. Jadi itu pun program berbentuk sharing, berbentuk education lah in a way kan. Okay. Kemudian bila join Betriku.com pun saya Chief Learning Officer. Saya bantu Betriku.com untuk Learning Officer. CLO. So persoalan saya, ada gaji tak? Ada. CLO ada. Memang this is serious lah. CLO ada. Serious Ni bukan main-main. Chief Learning Officer. Learning Officer. Cannot go as learning as Chief Learning Officer. Sebab masa saya bersama dengan Betriku, saya diberi tanggungjawab untuk set up dia punya academy, Betriku.com. Memang terpaling
education ni? Jadi saya bantulah set upkan akademi, bangunkan akademi, kemudian buat program-program online. Masa tu MCO kan tak boleh nak keluar, jadi kita buat program-program online. So are you sure that we are talking about Batteryku.com where service Betul. tayar pancit, betul lah Batteryku.com. Wow, nice. Memang itu kan. Tapi sekarang kalau tengok dekat dia punya YouTube channel, lebih meriah dia punya brand Motomaniac lah. Kita Motomaniac, punya lifestyle punya brand kan. Okay, alright. So saya bersama dengan Batteryku naikkan dia punya academy, kemudian kita rekrut orang-orang yang sesuai, tim yang sesuai, yang ada kepakaran teknikal untuk dapatkan perlesenan untuk akademi. Kemudian saya bantu set up dia punya studio, kemudian dipaskan kepada tim barulah untuk teruskan projek Motomaniac dan juga Batteryku.com. Sekarang ni masih lagi? Tak ada dah. Assignment dah habis. So terima kasih Batteryku.com juga kerana memberi ruang untuk saya berkhidmat bersama mereka. So kalau ikutkan saya stalk you punya LinkedIn adalah 2 years 10 months. Ni 2 years 10 months ni maksudnya you berkhidmat. Betul. Tempoh berkhidmat lah. Betul. CLO. Okay. Memang ada kan, memang CLO ni lah, ada CLO-nya. Saya juga diberi peluang untuk head the marketing division, untuk buat marketing, kita buat rebranding balik. So kalau you all tengok sekarang Batteryku.com punya branding memang lain. Memang cantik lah kan. Cantik. So sekarang ni off the market lah. Saya tak lagi bersama Batteryku.com directly, tapi sedikit sebanyak selalu dah juga bersama dia orang buat program sekali. Kalau ada apa-apa yang saya boleh beri bantuan atau beri khidmat, saya pergilah. Dia orang boleh je telefon bila-bila kan. The connection is still ongoing lah. Nombor saya pun selalu tak tahulah mana orang dapat kan, tapi tiba-tiba orang call tanya nak tukar bateri kan. Jadi saya pun teruslah memberi khidmat. That means kita tak adalah cakap telefon nombor lain lah kan. Kita pun layan lah sebab customer kan, kita tak tahu you customer. Kita layan lah. Baiknya lah Al Jazeera. Kita ambil dia punya details, kemudian saya pass lah kepada tim di call center. Kalau saya aku bukan Batteryku.com. Off kan. Sebab kita banyak kerja. I think that's a very good deed lah. So sekarang ni Al Jazeera buat apa? Sekarang ni sekarang pencen ni ke? Belum kan? kan. Tapi yang bestnya bila dalam bidang education ni kita tak perlu pencen. Tak perlu pencen Tak perlu pencen sebab lagi lama kita mengajar, mungkin lagi banyak pengalaman yang kita dapat dan lagi banyak perkongsian yang kita boleh berikan. Demand tu lagi tinggi. Demand tu lebih kurang lagi tinggi lah. Harga kan termasuk. Termasuk dengan harga. So Luan, masa depan kita cerah. Let me update dulu LinkedIn saya. Okay. Tapi berbalik kepada yang utama tadi adalah minat lah. Sebab kalau kita tengok kat luar, ramai je orang tengok, mungkin dia tengok orang macam Dr. Adam dan dia admire kan. Dia cakap saya pun nak jadi trainer lah. Nak jadi trainer senang je, pergi Syarikat ambil sertifikat kan, 5 hari settle dah dapat TTT. Tapi tak makna dia boleh laksanakan tanggungjawab sebagai seorang pengajar ataupun trainer ataupun coach selama yang dia boleh. Sebab apa? Mungkin dia sebenarnya tak berapa minat kan. Dia nampak. Jadi sebenarnya bukan dalam bidang training je, banyak bidang pun. Soalan pertama saya selalu tanya usahawan, kenapa awak buat bisnes ni kan? Sebab kita ni trend suka ikut-ikutan. Betul? Kan? Orang buat YouTube channel, kita pun nak buat juga kan. Termasuklah saya kan. Tapi saya ada objektif lain lah sebenarnya. Sebab masa kita buat event space tu kita belajar, so kita buatlah video sikit kan. Untuk dapat pengalaman kan, tapi taklah semestinya nak jadi YouTuber. Betul. Kan. Nak ada sedikit pengalaman, tapi pokok pangkalnya minat lah. Soalan, so terutamanya bagi mereka yang mungkin nak menceburi dalam bidang education ni, okay, and kita cakap pasal soal konteks tenaga kerja zaman sekarang kan, dia menjadi satu isu. Okay, nak mencari kerja zaman sekarang ni bukan senang, bukan macam dulu. Itu satu. Yang kedua, gaji yang kita dapat mungkin tak setimpal dengan degree yang kita ada, kelulusan yang kita ada. Mungkin kita, walaupun kita ni kelulusan master ataupun PhD, tapi gaji mungkin tak banyak. Kan, lebih baik kita buat gig ekonomi. Kan, kerja kat e-hailing kan, mungkin gaji yang kita dapat lebih lumayan daripada kalau kita kerja menggunakan kelulusan kita sendiri. So some of you mungkin nak masuk dalam bidang ataupun industri education ni lah. So kalau pendapat Al Jazeera sendiri kan, pengalaman pun dah lama kan dekat dalam industri ni, what are the, I would say, struggle, cabaran dalam industri education, terutamanya zaman sekarang
dengan adanya AI, Betul juga kan. dengan adanya machine learning, dan like basically macam ChatGPT literally can give every answer out there. You tak perlu nak berjumpa dengan mana-mana coach pun, you dah dapat jawapannya. So maybe you can share based on your experience, like 1, 2, 3 whatever it is. Very good question. Soalannya sangat baik. Dan kita tengok memang ChatGPT ataupun AI memang ada kelebihannya sendiri. Tapi ianya tak semestinya mengatasi kelebihan yang ada kepada kita sebagai human being atau manusia lah kan. Contohnya nak buat skrip untuk podcast, kan? Kita boleh je tanya ChatGPT, dia boleh bagi kita skrip apa semua kan. Betul. Tapi yang kena cakap kita. Ataupun kalau dia buat yang pakai sekarang video kan, video pun boleh pakai. Tapi mungkin cara yang dia explain tu tak macam kita lah, santai begini, boleh gelak-gelak kan, emosi, ada emosi kan, ada mimik muka. Mungkin AI tu susah nak buat macam tu. Dia tak boleh 100% sama macam kita lah. Walaupun kita tengok dah ada orang buat mirror image of beberapa personality yang cakap, buat speech apa semua kan. Tapi dia kena copy yang sebiji lah. Dia tak boleh naturally bersembang, ada conversation atau perbualan, tak boleh buat kan, sebab itu bukan keupayaan AI. So dia ada limitation juga. Jadi contohnya kalau kita nak mengajar, kita boleh mengajar daripada pengalaman yang kita ada, kan? Dan kita tak perlukan AI. AI sebenarnya membantu. So katalah saya ada saya barista lah, contoh saya barista kan, saya ada pengalaman buat kopi apa semua kan, dan saya ada skill yang saya boleh ajar orang lain. Tapi saya tak reti nak buat modul kan, so saya type lah dekat ChatGPT kan, minta macam nak buat modul design lah. Saya punya kepakaran, tapi yang mengajar tu saya daripada saya punya pengalaman buat kopi. Input tu datang daripada kita, kan? masih lagi jadi kita. sebenarnya ChatGPT membantu. Kalau kita sebagai coach atau trainer, dia sebenarnya membantu. Kan? Dan bukan saja bidang kita, banyak bidang lain pun sebenarnya ChatGPT, AI, accelerated advanced learning ni sebenarnya memang bagus. So kan? basically menggunakan apa saja teknologi sekarang ni untuk memperkasakan lagi kemahiran yang kita ada. Betul. Kan? Betul. Tapi cabaran dia, cabaran dia itulah satu, kita tak tahu apa nak buat kan. Tak takut ke macam lama-lama AI tu bakal mengurangkan kepercayaan kita, sebab let's say lah dalam masa 20 hingga 30 tahun akan datang, memang kita boleh dapat carbon copy sebiji macam Jazura sekarang. Entah-entah saya sedang cakap dengan AI sekarang. Betul. ni sebenarnya AI. Ini Hologram sebenarnya AI. sebenarnya. Betul, mungkin berlaku, dan bukan saja masa depan lah, sekarang rasanya pun dah ada terjadi. Especially kerja-kerja yang dia sangat straightforward, yang tak perlukan pengalaman kita sendiri kan. So contohnya kita ambil coaching lah, coaching. Boleh je kita type kat dalam ChatGPT tu kan, bagi rangkakan saya business model terbaik untuk saya punya business. Dia boleh bagi rangka kan, tapi dia tak boleh jalankan kan. Pelaksanaan dia tu tak boleh melaksanakan. Dan juga sebab dia tak ada pengalaman yang relevan, dia tak boleh advise usahawan tu yang kalau you buat step ni, ini mungkin akan berlaku, kalau you buat step ni, ini mungkin akan berlaku. Dia tak ada pengalaman tu, jadi dia tak boleh ada that interaction lah. Kan? Ni saya try lah buat Google Bard lah, sebab saya avid user of Google Bard. So tengoklah business model apa yang boleh buat, produk, target market. Betul, memang dia boleh generate untuk kita. Tapi dia tak boleh bagi jawapan kepada kita sebenarnya apa kekuatan kita. Kalau kita type kan, ChatGPT tolong bagi tahu saya apa kekuatan saya. What is my strength in selling nasi lemak. Itu kalau you dapat tahu yang you nak jual nasi lemak. Kalau you tak tahu, Kalau betul kan, you nak sebenarnya tak ada minat pun jual nasi lemak. Jadi macam mana ChatGPT nak tahu? Dia tanya you balik. Dia pun kata strength in nasi lemak will depend on number of factor lah, such location. So dia bagi jawapan yang very vague, very superficial. Yes, kan. So saya selalu tanya usahawan tu, sebab apa? Dia pun kadang-kadang tak tahu kenapa dia buat bisnes tu. Itu lagi lah. So how do I know I am good at selling nasi lemak? Nasi lemak apa benda kan? So dia akan tanya, dia akan tuliskan beberapa faktor juga. Tapi persoalan pertama, kenapa nasi lemak? Ya, betul kan? Kenapa awak nak jual nasi lemak? Sebab tengok orang sebelah tu meniaga nasi lemak macam maju je. I think tanya kan, apa minat saya? Cuba tanya, What apa is my minat? passion? What is my passion? I am clueless. Clueless for the past 10 years. Ambil kau. Mungkin dia akan minta you buat beberapa exercise
kan, ya. supaya Dah agak kan, betul. Exactly. dia Reflect minta on you your buat past, beberapa you know, exercise kan, supaya you boleh self discover. Okay. Tapi kalau you ada coach tu boleh percepatkan proses tu tadi lah. Sebab apa? Sebab dia duduk borak dengan you sekejap, dia boleh agak kan, dan dia boleh tanya untuk you validatekan sendiri, yalah betul lah saya minat benda ni, saya nak cuba benda ni. Kan? So sebab itu benda yang unik yang memang kita dah dianugerahkan. Kan? Macam Dr. Adam, dia belajar nak jadi doktor, tapi kenapa tak sambung jadi doktor? Tu kena buat another episode lah. Kenapa dia sekarang nak jadi trainer kan, buat podcast? Macam adik saya pun doktor juga, tapi kenapa dia tak nak jadi YouTuber macam Dr. Adam? Sebab dia minat jadi doktor. Kan? Tapi persoalan dia kenapa dia minat jadi doktor? Itu persoalan yang mungkin dengan AI ni masih lagi lah belum boleh jawab, sebab benda ni memerlukan human interaction. Yeah, I think AI ni more towards dia tak ada element of mentoring in a way, betul tak? Dia tak boleh nak handle element coaching. Yeah, exactly, betul. Sebab sekarang ni AI is still one way. But saya pernah dengar lah satu podcast yang mana mereka sedang develop satu jenis AI yang two way. Betul. Two way maksudnya dia bukan sekadar memberi jawapan, tapi dia bertanya soalan kepada kita supaya soalan yang kita tanya tu soalan yang betul-betul apa yang kita nak tanya. Faham? Tapi tu memang literally dah I think they are trying to develop benda tu, tapi it got to the point where AI tu, and not only that, dia buat AI tu bercakap antara satu sama lain, and it got to a point di mana mereka bercakap bukan bahasa yang kita faham, bahasa yang diorang faham. And then orang yang develop benda tu terus shut down. Ada satu case memang case betul ni. Memang case betul. Saya dengar pun memang sebab dia dah start. Tapi point dia, orang tanyalah, adakah sebab mereka nak macam berkolaborasi untuk in a way get back to earth kind of thing? Tak. It's just that AI ni dia design to get the fastest answer, shortcut. Betul. And it so happen that mereka berdua faham bahasa komputer. Betul. Mereka tak guna bahasa English yang lama. Mereka just cakap bahasa komputer sebab mereka bukan dapat result tu dengan lebih cepat. Yeah. And kita takut benda dia cakap kan, dia kompromi depan-depan kan. Tapi sekarang dah ada, kalau yang basic level lah saya tak tahulah berapa advance benda tu kan. Tapi kalau yang even dalam psikologi, dalam counselling dah ada self diagnose, dan memang benda tu memang ada. So contohnya kalau kita nak dapat tahu apa kita minat, kita boleh je baca buku, kita buat self test sikit kan. Kita boleh agak kan. Cuma dan AI pun boleh bantu kita buat benda tu. Cuma bila kita tak ada interaksi manusia, kita rasa macam tak yakin. Kita dah buat exercise ni, dia cakap kan, based on kita punya score apa semua kan, based on apa yang kita tulis tu, kita macam awak kena jadi cikgu. Kita macam tak yakin kan. Kita macam betul ke? Lepas tu tanya kawan-kawan kan, nak minta validation daripada kawan-kawan. Kau rasa aku patut jadi cikgu? Tapi bila benda tu sering berlaku, mungkin dan kita sendiri buat, baru kita ada that confidence kan, yang mungkin benda ni yang aku patut buat lah kot kan. Dan bila kita buat benda tu, kita pun seronok kan. Kita dapat hasil yang kita nak. Sebab tu Cikgu Luan terus mengajar saya, termasuk saya juga, untuk buka YouTube channel dan buat dengan lebih baik. Nice kan? Jadi berbalik kepada persoalan asal, apakah cabaran? So cabarannya dia makin mencabar lah. Dia makin mencabar. Sebab cabaran dalam industri education ni bagi mereka yang mungkin baru nak berjinak, nak jadi cikgu fotografi ke, cikgu videografi dan sebagainya. Dia makin mencabar sebab dah banyak elemen yang kita boleh menggunakan AI. Kan? Banyak benda kita dah boleh dapatkan bantuan daripada teknologi. Design contohnya, kita boleh guna Canva. Kan? Tak perlu dah pakai Adobe Photoshop apa semua kan. So dia memang dah buat benda tu. Midjourney dah boleh produce gambar-gambar yang unik. Kan? Jadi skill yang kita perlu ada sekarang mungkin jadi prompt engineer lah pula kan. Jadi kalau skill yang lama kita ada tu, kita kena perkasakan lagi lah dengan teknologi baru atau ilmu-ilmu baru kan, supaya kita tidak menjadi tidak relevan kan. Itu antara cabaran yang ada lah. So let's say lah, kalau benda-benda basic memang senang nak dapat lah. Jadi benda yang basic tu kita dah tak boleh buat. So let's say kalau kita tolak tepi AI from our equation, contoh, masih lagi senang ke buat duit dalam konteks business coaching ni, what not? Sebab saya tengok banyak je coach FB, coach TikTok, Sifu master, what not. So bersepah
termasuk saya lah, Cikgu Uluan buat video self proclaim. And nampaknya dalam mata saya makin lama, makin congested, makin ramai player, makin kurang lah peluang rezeki itu kononnya lah. So apa cabaran on monetary? Tapi itu kan cabaran dalam semua industri, bukan sahaja dalam konteks kita punya industri betul, ataupun education kan. Sebab kita dalam industri dalam ni. industri ni So kalau kita saya cerita tanya dalam industri ni apakah kan? cabaran dalam industri perubatan? Oi, jam So kalau untuk yang baru nak start, cabaran dia adalah untuk nak menunjukkan dia punya credibility, untuk mendapat pengalaman kan, sebab dia muda lagi, boleh dapat assistance daripada AI apa semua, tapi mungkin klien dia akan mempersoalkan lah kan, awak tak ada pengalaman ni, semua dapat dari mana kan, ilmu-ilmu ni, skrip-skrip ni, modul-modul ni semua ambil dari mana kan. Itu satu cabaran juga kan. Untuk yang dah lama berpengalaman pula, dia cakap kan, alah, macam korang awak punya advice, saya type ChatGPT pun boleh dapat. Buat apa saya nak duduk dengan awak bayar puluhan ribu kan? Tanya ChatGPT lah. Dan kita jawab, cubalah. Try lah dapat kan? So mungkin dekat situ akan ada stabilizing punya mechanism lah, di mana mungkin kita tak boleh charge sesuka hati kita. Mungkin dia akan datang kepada satu pricing structure yang lebih baik untuk pelanggan kan. So benda tu at the end of the day, I think membantu consumer juga, membantu pelanggan kat luar juga, sebab kita dah kena pastikan kita ada knowledge, skill kan, yang betul-betul relevan untuk kita nak bagi that advice lah. Sebab kalau tidak, dia boleh type ChatGPT je pasal dia nak coaching dengan kita. Itu cabaran jugalah untuk yang dah pengalaman. Saya nak backtrack balik ke Jazura. How do you know you are becoming a good educators yang boleh buat duit? Yalah, you ada mention tadi kan, orang muda kan baru nak start mengajar, portfolio tak ada. Macam mana nak cari peluang mengajar tu? How specifically on your personal side, how do you get that authority, something like that? Yalah, kalau kita tengok dari segi LinkedIn lah kan, kalau korang Google je, cari video banyak juga kat YouTube kan. Tapi manusia ni kita tahu dia nak shortcut, dia nak cepat kan, dan dia sanggup membayar satu nilaian yang boleh mempercepatkan dia punya proses. Dia tak ada masa nak duduk nak cari nak tengok video dekat YouTube apa semua kan. Dia terus tanya kita terus bagi dia shortcut kan. Macam tadi kita buat kan, you boleh je tengok YouTube, tapi YouTube tu boleh tak bagi feedback macam saya bagi feedback kat episod lepas tu on your banner. Oh, ni episod lepas. Episod lepas tak boleh kan, check up. Tak boleh kan. Tapi sebab kita boleh ada perbualan dan kita ada mekanisme untuk bagi feedback, jadi benda tu boleh berlaku kan. So itu antara benda yang kita kena pastikan kita boleh buat lah. Bukan sekadar training, coaching ataupun nak educate orang sekadar nak bagi ilmu. Dia tak boleh bagi ilmu, dia kena dapatkan result kan. Boleh tak saya dapatkan result untuk saya punya klien? Apa result yang saya boleh bagi? Bukan sekadar saya bagi maklumat. Maklumat banyak. Maklumat ni dalam bahasa negatif dia jual ilio something like that. Kan? It's a dark side of the industry juga lah kan. Something like that. So macam mana kita nak bezakan memberi maklumat dengan mengimplementasi dan dapat result kan. Macam mana you dapat klien dan you nak make sure you memang ada result to that client? What do you do specifically? Saya pastikan saya cari klien yang macam Cikgu Luan kan? Okay. Dia punya profil semua belum siap dan saya cakap sakit Zaz, macam saya cakap ada progress. Boleh kita boleh bantu progress, progress. Ada progress kan. So kalau dari segi marketing, maksudnya saya kena tengok apa yang saya bagi ni kan, ataupun maklumat yang kita kongsikan, atau coaching yang kita berikan, coachee kita tadi, klien kita tadi boleh ambil tindakan dan dia boleh dapat result. Dari segi dia punya branding ke, dari segi dia punya marketing proses ke, dari segi dia punya marketing knowledge ke, supaya dia boleh ambil tindakan, dia dapat result. Result dia apa? Hasil jualan, penambahbaikan daripada dari segi dia punya proses, dari segi dia punya SOP, sistem, marketing team, ada marketing playbook kan. Ni marketing playbook pun tak ada, lepas tu dia komplain, team saya tak reti nak buat marketing. Bagus tu. Ini kalau so anda ada result kan, ada result kan. Result dia sekarang you ada marketing playbook kan. Kalau dia cakap ini saya pun boleh buat, kalau dia cakap macam tu, kenapa sebelum ni tak ada?
Sebelum ni tak buat kan. Maksudnya dia tak buat lah. Maksudnya apa? Terpulang lah. Okay. Dia tak tahu ke, dia terlupa nak buat ke. Saya ada soalan cepu mas nak tanya. So let's say saya nak start a business coaching punya a new business lah, coaching business. Coaching business. Coaching business lah. Apa yang saya perlu buat? Tanya Cik Gigi kan? Tanya Cik Al Jazura. Kan? I think first kali kita perlu tanya diri kita lah, kita boleh coach apa? Apa sebenarnya yang kita boleh, sebab kalau kita tengok mengajar ni bagus kan? Mengajar ni, dan memang dalam Islam pun menggalakkan kita mengajar, kita memberi manfaat kan. Salah satu manfaat ilmu lah kan, supaya kita boleh memperkasakan usahawan, memperkasakan komuniti kita kan. Betul. Memperkasakan ekonomi. So memang digalakkan untuk kita mengajar. Tapi apa yang kita boleh ajar? So dia kena berbalik kepada kita kan. Contohnya saya bukan ustaz, saya tak boleh lah mengajar ilmu agama kan. Tak sesuai lah, sebab itu bukan kepakaran dan bidang saya. Saya pandai LinkedIn, saya ajar LinkedIn lah. Saya tak payahlah sibuk-sibuk nak buat Facebook kan. Kalau nak brand diri saya social media guru, tak boleh lah, tak kena lah. Tapi in contrary sebenarnya boleh lah, but you choose not to. Betul I choose not to because I cannot deliver. Betul. So sepatutnya kita ada caveat yang kita letak sendirilah. Kita tak boleh cakap blanket cover kan. Saya boleh training semua benda. Tak kenalah. Sebab kalau kita buat benda tu tak dapat result, takkan kita nak cakap itu you punya pasal lah, I dah ajar. Itu jadi jualan Elio lah. Itulah jualan Elio kan. Jadi sebab tu bahayanya bila kita nak mengajar ni, kita kena pastikan yang kita boleh betul-betul mengajar benda yang kita faham, benda yang kita pernah buat. Itu yang pertama. Bukan sekadar kita nak buat sebab kita nak orang bayar kita kan. Kita bukan buat satu bisnes tu, kita bukan buat bisnes ni sebab kita nak duit. Kan? Duit tu adalah hasil daripada apa yang kita boleh nilai kan. Betul? Sama lah kita. Sama dia punya mindset macam sama kan. Yang kedua, lepas tu lepas dah tahu kita nak ajar apa. So kita dah tahu kita nak ajar apa. Kemudian kita kena bentukkan kita punya offering lah. Maksudnya kalau kita nak jual atau kalau kita nak buat, kita nak mengajar apa, kita kena modulkan benda tu supaya orang ada visual kepada apa yang kita boleh buat dan apa deliverable dia kan. So kita kena bentukkan benda tu. Sebab contoh kalau jual kopi senang kan, sebab ada shape and form. Tapi kalau kita cakap kita nak jual consulting, apa bentuk consulting tu kan? Consulting tu dalam bentuk cup apa kan? Sebab ini tu sekarang saya. Sebab tu sekarang kan, kalau sekarang kita tengok kan, coach dan trainer ni suka bagi framework. Framework tu memberikan satu visual. Satu visual perjalanan. Nak kena buat A, B, C. Macam business model canvas. Business model lah. Betul. Tanya JetPT pun dia bagi business model kan? Cuba minta business canvas dia macam mana bentuk supaya kita boleh nampak. Sebab kebanyakan manusia dia visual kan. Sebab tu kita kalau nak beli barang, kita suka tengok yang benda cantik. Nak ambil gambar pun kita nak ambil gambar kat tempat yang cantik kan. So kita nak nampak that visual. Kemudian the offering tu kena ada nilaian yang setimpal lah dengan result yang orang tu akan dapat. Kemudian kita kena pitch lah, kita kena buat lah offer tu, dan nilaian yang kita nak letak, harga yang kita nak letak setimpal dengan result yang kita boleh bantu orang tu dapat. 3 part lah. Ni masterclass ni. Masterclass kan. Letak kat dan inilah juga yang you kena design, letak dekat you punya LinkedIn. Kan, itulah benda content you yang you letak dekat social media. Yang you buat ni semua letak dekat ni kan, untuk mewujudkan authority. You ada portfolio what not kan. Alright. How you do anything is how you do everything. Tiba kan. So my question is, berapa yang kami kena cas ni? So bill kat dia. Aku yang kena mampu aku. Kita akan hantar bill selepas kita tamat episod ini. Wow. Tapi just to wrap this particular episode is just nak memberi kepujian lah kepada jemputan kita Al Jazura, sebab memang ada vibe educators yang sangat baik lah. Memang padat. Memang sangat padat, dan I think he tends to over deliver lah in a way. Baru tanya sikit je kan. Ini baru podcast. What do you think? Cuba kalau podcast, how do you do that? Podcast, how do you do that? What do you think? How do you do that? Okay, thank you very much. Memang terbaik lah. Terima kasih. Terima kasih kerana sudi memberi saya ruang untuk datang sekali lagi di episod ini. Boleh follow. Okay, and kita akan jumpa dalam episod seterusnya.